mungkin ada yang tertanya-tanya, kenapa selama hari ni tak ada dengar pun Kospen, macam tu. Okey, untuk makluman tuan-tuan, Kospen Seksyen 5, 6, 7 dan 8 ni sudah bergerak semenjak 2016, ujung 2016 iaitu 2017. Jadi masa 2018, ini nak cerita sikit lah. Masa 2018 hari tu ada kerjaan kita bertukar daripada kerjaan BN ke Pakatan Harapan. Jadi Kospen ni dihentikan buat sementara waktu. Maklumlah perubahan bentuk kepimpinan, corak pimpinan tu bertukar tangan. Jadi kita ditangguhkan. Maknanya bukan Kospen sini je ditangguhkan, satu Malaysia ditangguhkan. Tapi alhamdulillah sekarang ini saya dihubungi selepas je dalam masa yang terdekat ni, masih lagi dalam PKPB, saya dihubungi oleh Kementerian Kesihatan Daerah untuk membuat aktiviti Kospen seperti biasa. Saya dijemput ke seminar di masa itu di Taiping. Seminar kebetulan masa itu seminar itu dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Haji Nur Azmi bin Ghazali, iaitu Timbalan Menteri Kesihatan 1. Kita bertuah, iaitu Dr. Haji Nur Azmi ni yang pertama sekali dia kata dalam ucapan hari itulah, dia pernah bertugas di Hospital Cangkap Melentang dan juga pernah bertugas di klinik Botikiri, dia kata. Okey, dia pengalaman dia dalam KRT ni selama 13 tahun. Berkecimpung dalam KRT, dia tahulah pergolakan macam-macam aktiviti dalam KRT ni, dia tahu dah, dia dah masuk dalam itu. Jadi dia kata aktiviti Kospen ni dekat dengan hati dia. Maknanya kita rasa bertuah lah. Sebabnya Menteri sendiri, Menteri Kesihatan 1, dia ada pengalaman dalam KRT dan dia tahu masalah-masalah KRT, apa yang perlu ada, apa yang perlu tak ada. Dan juga dia sambut baik dan menyokong 100% aktiviti Kospen ni kembali. Jadi baru-baru ini semalam ada lagi satu seminar juga, perjumpaan, iaitu mesyuarat penyelaras seminar pengukuhan komuniti sihat pembinaan negara peringkat negeri Perak lah. Saya tu hadir di bilik mesyuarat utama UTC Ipoh semalam. Jadi semalam tu mesyuarat dengan pengarah Jabatan Perpaduan dan Integrasi Nasional, iaitu Tuan Haji Hadi. Tuan Haji Hadi Muhammad Saleh. Untuk makluman tuan-tuan, Tuan Haji Hadi ni pernah datang ke KRT kita ni, Seksyen 5, 6, 7 dan 8. Masa itu saya pengusi lah. Saya jemput dia. Dia ada program di daerah Perak Tengah, merasmikan sukarelawan Jom Ronda masa itu. Jadi saya ambil kesempatan itu, dia orang baru, pengarah ni. Saya jemput datang ke KRT kita, merasmikan. Jadi secara tak langsung, dia kenal KRT kita. Memang Taman Iskandar Perdana ni meniti mulut diorang. Kerana pelbagai aktiviti yang aktif, pelbagai aktiviti KRT dan juga Kospen. Maknanya komuniti kita di sini aktif dengan gerakan sukarelawan ini. Jadi semalam pun saya berjumpa dengan dia kata masih kenal lagi, ingat lagi. Saya nak ceritakan di sini, itulah sedikit. Untuk makluman tuan-tuan, Kospen ni dia ada peralatan dia. Dia terbahagi pada, okey, ini saya bagi contoh yang lama punya. Ini organisasi yang lama punya. Untuk makluman tuan-tuan, jawatan kuasa lama ni bukan dia tak mahu, tapi ada yang berpindah, ada yang pindah bekerja,
ada yang ada komitmen lain, jadi tak dapat nak meneruskan aktiviti COSPEN ni. Jadi itulah tujuannya saya masukkan ahli-ahli yang baru. Jadi sekurang-kurangnya kita nak bergerakkan balik aktiviti COSPEN ni di tempat kita. Sebagai contohnya, kita ada, saya dulu pengurusi. Okey, saya bacalah, mungkin tak nampak. Dulu setiausaha memang aktif lah, iaitu Puan Zalia. Kalau dia tak ada tumpur, kita tak bergerak. COSPEN saja, langsung tak bergerak. Lepas itu kita ada AJK IT, Nur Faiz binti Abdul Tahir. Lepas itu kita ada, dalam COSPEN ada 3 unit, dipecahkan pada 5 unit, iaitu pertamanya pemakanan sihat, keduanya pengurusan berat badan, ketiga amalan sihat, senam aerobik ke macam tu, ketiga saringan kesihatan, dan tabiat merokok. Okey, yang ini yang dapat sambutannya hangat pada kalangan kita ialah saringan kesihatan. Kita ada alat, tapi sekarang alat tu saya dah serahkan kepada KKM daerah, sebab masa itu kita ada tempat yang tempat khas lah. Masa dulu kita ada tempat khas, iaitu di bawah kita ada menyewa gerai di bawah bilik tetamu tu. Sekarang kita dah serahkan balik lah. Jadi kita tak ada ke tempat dah sekarang. Kita numpang tempat di KRT sekarang ni. Jadi alat-alat itu sensitif. Nak pindah sana pindah sini. Jadi sementara waktu kita tak ada aktif ni, kesihatan daerah pun tak aktif berkenaan dengan COSPEN, saya serahkan dulu. Bagi simpan di sana dulu. Macam-macam lah alat ada kat situ. Alat cek darah, alat cek kandungan gula, timbang, berat tinggi, jisim. Jadi kita serahkan balik untuk jaga keselamatan lah. Saya takut di sini, mana takut, bukan takut rosak ke apa, kita serahkan balik. Okey, dalam masa terdekat ini saya juga dihubungi oleh penasihat kita tadilah. Siapa ke nama saya pun dah lupa dah. SN Izan. Dia kata nak laporan. Saya kata tunggu dululah, sebabnya kita hari itu terhenti sekejap. Jadi barang tu ada dalam simpanan. Saya nak ambil dalam masa 2-3 hari, mungkin minggu depan saya akan ambil barang tu balik lah. Ini carta organisasi dulu. Ringkas. Format buku COSPEN. Kita ada aktiviti, semua ada kat sini. Maklumat lokaliti kita. Nama lokaliti COSPEN KRT Taman Iskandar Perdana, Cek 5678. Tahun projek 2016 lagi. Jumlah penduduk 2,800. Jumlah penduduk lelaki 1,300. Jumlah penduduk perempuan 1,500. Kita dah tahu dah penduduk sini. Kalau orang tanya apa, kita dah tahu dah jawabnya. Kita dah ada dah. Majoriti bangsa Melayu, penduduk bangsa India 1 keluarga saja. Bilangan rumah di lokaliti 1,000 unit. Keistimewaan lokaliti. Keropok leko, bergedil, bahulu, kerepek, kuih spade, agak-agak keras, krim puff, coklat dan pelbagai lagi lah. Ini kita untuk makluman tuan-tuan, COSPEN KRT 5, 6, 7 dan 8 ini pernah terlibat presentation di peringkat daerah. Kita dapat nombor 2 lah. Tahniah lah, kita dapat nombor 2. Sebab itu pun kita orang yang lokaliti yang kedua di kata orang di lokaliti yang pertama iaitu Sungai Ara. Oh ya, saya nak beritahu tuan-tuan, kita di daerah Perak Tengah ni cuma ada 5 saja lokaliti yang ada COSPEN, iaitu Taman Sri Ara. Taman Sri Ara ni 2014 lagi dah.
dia buat aktiviti Kospen. Kita baru 2016. Lepas tu Taman Sri Iskandar Seksyen 56778 kita lah 2016 hari tu. Ujung 2016 itu pun saya tak tahu apa Kospen. Lama sikit-sikit orang bagi penerangan baru saya faham. Baru kita bergerak lah. Saya bergerak 2017 baru bergerak. Lepas tu ini yang baru. Taman Iskandar Perdana Seksyen 1 dan juga Taman Iskandar Perdana Seksyen 3. Lepas itu KRT Bandayu. Kita ada 5 lokaliti. 5 lokaliti semua yang ada kat tengah. Okey, kita dulu ada terlibat dengan Treasure Hunt. Kita dapat Johan. Ni ada pelaknya. Saya ada lagi satu pelak, tak tahu pergi mana dah. Itu naik Johan. Naik Johan dengan presentation dan gitulah. Macam ni juga pelaknya. Dia tulis naik Johan. Ini anugerah yang kita dapat. Setakat ini kita dapat 2 anugerah lah. Penglibatan kita. Kospen sini. Jadi saya mengharapkan tuan-tuan, penglibatan tuan-tuan dalam Kospen ini akan menaikkan lagi pertamanya ilmu pengetahuan kita berkenaan dengan kesihatan lah. Yang keduanya kita sebagai duta kecil memperkenalkan taman kita ini. Maksudnya taman kita ni berjaga lah. Ada orang. Saya nak tunjukkan sikit projek yang kita buat. Peratus saringan. Okey, saya bagi sikit Ini saya bagi ringkas lah ni. Pencapaian lokaliti Kospen KRT Seksyen 56778. Okey, peratus saringan kesihatan telah dijalankan. Yang ni kita dah buat. Kita ada datanya sini, kita ada simpan. Ini Zalia ni buat ni. Dia SU begitu, rajin betul. Dia buat banding apa cantik. Tahun 2016, lelaki 53 orang, perempuan 28 orang, jumlah keseluruhan 81 orang. Kita ada cek dari rumah ke rumah. Sampai pernah macam itu sekali pun ada. Kita nak membantukan bagi ilmu pengetahuan kepada lokaliti kita di sini. Sampai tahap itu pun ada. Kita buat dalam sebulan tu 2 kali. Sabtu dan Ahad. Kadang-kadang lah kita ambil 2 jam, 3 jam. Start daripada pukul 8 pagi tu sampailah pukul 11. Pergi rumah ke rumah. Tanya khabar, tengok kesihatan, tanya diorang kesihatan, apa sakit, apa semua. Itu tugas kita lah. Jadi, di situ pun kita nak ada ilmu juga sikit. Saya taklah pandai bab kesihatan ni. Tapi, terima kasihlah pada kesihatan daerah. Diorang datang membantu. Tunjuk ajar apa semua. Ini salah satunya, jisim berat badan apa semua ni, alat ni. Dia ajar macam mana nak kira apa semua, dia akan ajar. Jadi tak apa, saya pun dah lupa dah. Nanti kita minta JN Izan itu ajar kita lagi sekali. Beramai-ramai sekali. Matron apa ni tadi pun akan bantu kita jugalah. Matron Suraya, dia berpengalaman luas berkenaan dengan benda-benda ni. Ini bagi diorang ni simple je kot. Pada kita yang susah, kita tak tahu. Okey, kita juga dulu ada projek inovasi. Ni. Kita ada buat projek inovasi. Keropok lekor Sri Iskandar pun ada juga. Projek inovasi, otak-otak goreng, coklat badam, dry agar-agar, candy, semua ada ni. Ini kita kerja kita. Program lokaliti. Ini gambar ni. Ini gambar ni kalau nampak lah. Ini yang permulaan dulu. Permulaan masa itu klinik Sri Iskandar tu tak ada lagi. Kita bermesyuarat dan taklimat apa itu Kospen di klinik ibu dan anak Sri Iskandar.
oleh Dr. Nur Musidah Ayu binti Mustafa. Masa tu klinik ibu dan anak ada di rumah kedai tu. Masa tu dia orang menumpang lagi sebelah klinik Satu Malaysia dulu. Kita buat program situ. Ini pun gambar. Ada lagi gambar. Ini. Kita orang belajar pelan-pelan macam mana cek GC, macam mana cek ini berat badan apa, ajar pelan-pelan. Terima kasihlah nurse-nurse semua yang baik tunjuk ajar. Maklumlah kita bukan kepakaran kita nak ngecek itu, nak ngecek ni. Jadi dia orang tunjuk ajar. Ya ini majlis penyerahan peralatan Kospen peringkat Perak Tengah. Ni. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan juga, Kospen ini pada mulanya di bawah, mula-mula sekali di bawah Kemas. Lepas tu dikembangkan lagi, dibesarkan lagi di bawah KRT pula, Jabatan Perpaduan. Dan yang terbaru ni di bawah Jabatan Orang Asli. Mana kita ada 3, kata silap Fekra pun ada. Mana kita ada 4. Bawah Kemas, bawah Jabatan Perpaduan, bawah Fekra, bawah Jakwa. Ada 4 kata silap saya lah. Seingat saya, kalau tersilap tolong beritahu lah. Kita dah buat hari pelancaran di KRT Session 56788 hari tu. Kita buat pelancaran. Kita pernah buat berjalan kaki 10,000 langkah. Maksudnya kalau ikutkan 10,000 langkah tu jauh lah, dari sini sampai Kipum kot. Tapi sebenarnya itu slogan dia lah. Jalan 10,000 langkah ni kita ada had-hadnya, maksudnya keliling cek 8 saja dari jalan besar tu sampai ke Bakawali, terus ke depan masjid tu, terus ke KRT. Kita ada jalan dia, ada signboard kita dah ada kat situ. Jadi masa akan datang kita buatlah benda tu. Seminggu 2 kali, Sabtu ataupun Ahad kita beramai-ramai lah. Ambil exercise, itu yang paling senang sikit. Itu yang paling simple, yang paling mudah. Kita jalan kaki 10,000 langkah, kita jalan kaki beramai-ramai. Semua ahli Kospen ni. Nanti saya tengok bila masa yang sesuai. Bila keadaan mengizinkan, kita akan berkumpul. Kita buat program pelancaran sekali lagi. Kospen KRT Seksyen 5, 6, 7 dan 8. Ni. Cek kalau nampak gambar blood pressure. Kita diajar sampai detail sekali blood pressure. Kalau nampak lah. Tak apalah. Ini saya nak tunjuk aja. Memang kita aktif sebenarnya dulu. Ini pun pernah berbasikal pun ada. Yang berbasikal, yang jalan 10,000 langkah pun jalan 1,000 langkah. Kita buat macam biasa. Anggota polis pun ada semua. Itulah kata tadi. Memang aktif betul lah Kospen di sini. Rugi rasanya kalau kita tak teruskan Kospen di sini. Itu saya mengharapkan tuan-tuan yang saya masukkan tuan-tuan dan perempuan dalam grup Kospen ni. Itulah tujuannya. Bukan apa, yang pentingnya kita nak jaga kesihatan kita lah. Pertama sekali nak menjaga kesihatan kita sendiri. Lepas itu keluarga kita, lepas itu jiran kita, lepas itu komuniti kita. Itu peranan kita. Memang kerja NGO ni, kerja sukarelawan ni tak ada kata orang, tak ada allowance, tak ada duit, tapi cuma berbekalkan semangat. Itu yang pentingnya. Saya memang berminat lah kerja-kerja NGO macam ni, kerja-kerja sukarelawan ni.
Saya buat pun setakat yang termampu sajalah. Tak mampu saya tak buat lah kan. Okey, ini salah satu. Kita ada template apa semua, risalah apa ada. Kita ada simpan. Tapi itulah kita dah serahkan balik. Ini saya baru dapat hari tu. Jom cegah hipertensi. Jom cegah diabetes. Semua ada ni. Komuniti bebas asap rokok. Ni sensitif sikit. Sensitif sikit. Sebabnya memanglah ramai orang yang isap rokok tu bercita-cita tinggi nak berhenti merokok. Jadi bukanlah senang nak berhenti merokok ni. Kalau tak ada sokongan, kalau tak ada kata kesungguhan, memang payah. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, saya merupakan perokok jugalah. Saya telah pergi ke klinik berhenti merokok semenjak 1 Januari hari tu. 1 Januari cuti, 2 Januari. Klinik Sri Iskandar baru diresmikan. Saya merupakan pesakit yang pertama. Maksud pesakit yang pertama ni, saya mendaftar untuk berhenti merokok. Pesakit yang pertama. Kalau ikutkan dalam tempoh 6 bulan, berjaya lah berhenti merokok. Tapi disebabkan PKP hari tu, saya terhenti start daripada PKP bulan 3 sampai bulan 6 baru saya datang balik. Datang balik ke klinik berhenti merokok tu. Alhamdulillah, kalau ikutkan datanya, beransur turun lah. Itu sebab badan saya nampak naik saja. Ada orang tengok kata badan saya naik sikit. Tapi tak kisahlah. Saya harap bila Cospen kita aktif esok, badan tu jadi slim sikit lah. So, InsyaAllah lah. Hidup yang aktif risalah ni mencapai berat badan yang ideal. Ini pun satu juga. Mencapai berat badan yang ideal. Semua pun nak bercita-cita badan nak slim. Tapi nak buat macam mana kan? Walau bagaimanapun, itulah tujuan kita berkumpul di dalam grup Cospen ini untuk membantu kepada kawan-kawan kita yang lain, membantu dan bagi semangat pada kawan-kawan yang lain. Mana yang nak sihat tu, kita bantukan diorang supaya sihat. Mana kita membantu kawan-kawan kita yang lain ataupun komuniti kita di taman ini supaya menjaga kesihatan. Itu yang paling utamanya. Kalau duit banyak pun badan tak sihat, susah juga. Betul tak? Jadi kita mengorak langkah balik lah. Kita mengorak langkah balik. Tak perlu drastik sangat. Kita buat pelan-pelan. Kita jalan mesti biasa. Cuma kalau tuan-tuan dan perempuan dah tengok video saya ni, ini nombor baru. Tak dapat kita nak jumpa. Kalau tuan-tuan nak tanya ke apa pun, boleh WhatsApp, berhubung WhatsApp dalam WhatsApp grup kita berbincang berkenaan Cospen. Masa yang terdekat ini, Dr. Dana ada menyatakan bila nak buat program, saya cadangnya ada satu program nak buat. Saya tengah fikir ni bila nak buat. Sebelum nak buat dulu, saya nak jumpa dulu semua 23 orang ahli Cospen kita ni, nak jumpa, nak bersemuka cadangnya. Mungkin kita akan buat di perjumpaan yang pertama di kabin KRT tu lah, pejabat KRT. Nanti saya minta kebenaran pada Ismail Liling. Nak jumpa kita semua ni. Saya nak buat pelancaran lagi sekali Cospen. Program tu bermula daripada pukul 8 mungkin sampai pukul 12 tengah hari macam tu lah. Kalau program tu sampai petang, maksudnya sampai pukul 2 petang, diorang akan menyediakan makanan tengah hari. Tapi kalau program kita setakat pukul 12 aja, diorang akan bersediakan makan dan minum sajalah, untuk makanan ringan dan minum. Itu saya nak bincang pada tuan tu. Kalau kita nak buat program tu, pelancaran tu, Dr. Dana suruh hantar bajet secepat mungkin. Berapa orang, apa aktivitinya. Bajet ni under Kementerian Kesihatan. Kena sebulan sebelum program. Kena nyatakan bajet tu pada Dr. Zainal. Jadi saya mengharap tuan-tuan dan perempuan
bagi respon, bagi cadangan, bagilah apa-apa pun, nasihat ke apa ke dalam grup Kospen kita ni, menambah baikkan. Jadi secara rasminya kita aktifkan grup Kospen kita itu. Anggaplah kita pada malam ini kita mesyuarat ataupun perjumpaan yang pertama secara online. dah keadaan tidak mengizinkan kan. Jadi saya sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Asma, penolong pegawai perpaduan, Ismail Halili, JM Farah, SN Izan dan juga Matron Soraya, seluruhnya tuan-tuan dan puan-puan. Kerana ada yang ada yang baru tu bila saya masukkan terus senyap macamnya. Dia kata apa Kospen ni, apa benda ni? Saya dari masa ke semasa nak menerangkan benda ni lah, nak jumpa tak boleh. Buat sementara ni tak boleh nak jumpa. Jadi saya buat inisiatif saya macam ini je lah, live dalam video. Lepas tu saya minta respon pada tuan-tuan dan perempuan lah. Okey, itu saja setakat ini sebagai permulaannya. Saya nak mengucapkan sekali lagi terima kasih dan tahniah kepada tuan-tuan dan perempuan kerana sudi menawarkan diri menjadi sebahagian sukarelawan Kospen di lokaliti kita di sini. Kalau ada pertanyaan, masuk saja dalam WhatsApp. Mana yang saya boleh jawab, saya boleh jawab. Kalau tak boleh saya jawab, saya rujuk pada tempat yang berkenaan, yang bersesuaian. Saya mengharap selepas ini kita akan buat perjumpaan fizikal, sama ada sebelah pagi ataupun sebelah petang. Kita buat perjumpaan sebelum kita buat program bersama dengan Kementerian Kesihatan. Okey. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.